Masuk di Rajab, kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Akhir habis bulan Rajab, kita doa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan dan terus kita berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna minal lailatul qadar. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan dan sampaikanlah kami, masukkanlah kami di kalangan manusia yang terpilih untuk mendapat malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Salah satu malam di antara 10 malam yang terakhir di malam Ramadan, malam yang kau janjikan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar jika dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa baraka wa sallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syarrik, wa hayataka qabla mautik." Atau kama qala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua, waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu,
masa lapang sebelum datang masa sibuk, hidup sebelum kematian. Al-Qamqah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak nomor hadis 7846, dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Al-Talkhis berdasarkan syarat Al-Bukhari wal Muslim. Al-Qamqah yang dikasih Tuan Musi, Tuan Nazir Masjid Nurul Amin Rumah Sempak, Syaf Kepimpinan Istana Kuasa Masjid Nurul Amin, Surah Al-Qaryah Masjid Nurul Amin, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, para alim, para asatizah yang berada di sekitar Masjid Nurul Amin ini, adik-adik, kakak, abang yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan pada malam ni? Sihat semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya seorang yang masih kurang sihat lagi tuan-tuan. Masih lagi dalam proses baik daripada batuk yang teruk itu. 3 minggu lepas tuan-tuan, batuk sangat teruk sampai suara hilang. Jadi alhamdulillah, ni baru suara nak datang balik ni 3-4 hari ni. Banyak kuliah saya tawakuf seminggu lebih, dan baru dah start balik kuliah tuan-tuan. Dan apapun, anda mohon doa dari semua ibu ayah yang ada di Masjid Nurul Amin ni, mendoakan agar insyaAllah kesihatan anak, suara anak ni pulih balik seperti biasa. Dan minta juga petua kalau ada daripada ayah-ayah, ibu-ibu, orang lama kat sini yang mujarab, macam mana nak hilangkan batuk ni dengan cepat. Sebab macam-macam dah tuan-tuan, kena madu lebah dah, nak kena bertualang dah dengan limau kasturi dan asam jawa dengan gula batu, macam-macam tuan-tuan. Jadi tak kebal lagi batuk ni tuan-tuan. Yang pelik tu itu rasa gatal tuan-tuan. Dia naik dia gatal, terkongkong-kongkong lah tuan-tuan batuk malam, dan sampai tak ada tidur malam tuan-tuan. Masya Allah. Kadang-kadang 5-6 kali kita bangun. Masya Allah. Dia harap dapatkan sikit betul lah daripada ibu-ibu ayah. Kalau dia tolong bantu anak, boleh kongsikan insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini alhamdulillah dapat kita sama-sama terus menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba yang terus mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Dapat kita datang solat maghrib berjamaah, alhamdulillah dapat kita sama-sama duduk seketika di majlis taman-taman syurga dunia. Sebab majlis ilmu ni kata Nabi, majlis taman-taman syurga dunia yang sangat disukai oleh para malaikat, sangat disukai oleh para rasul. Dan semoga insyaAllah bila dengan kehadiran kita yang istiqamah dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan setiap hari, insyaAllah daripada Isnin sampai ke Ahad, tak putus-putus, biro dakwah kita susun atur majlis-majlis kuliah, majlis-majlis taman syurga dunia. Semoga kita dipermudahkan bagi kita jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini janji Nabi tu. Sebab Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan Nabi sambung lagi pada hadis ini, Nabi kata, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tak ada manusia sekelompok orang, kata Nabi SAW, ia berkumpul di dalam salah satu rumah Allah. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Amin yang kita sayang ni tuan. Ini adalah merupakan rumah Allah. Dan kata Nabi, di antara rumah-rumah Allah dan sahabat-sahabat kita yang lain yang berkumpul di musalla-musalla yang lain, surau-surau yang lain, di masjid-masjid yang lain, mereka membaca kitab Allah, mereka membaca Al-Quran,
mengadakan pengajian-pengajian kita, kata Nabi SAW, dan saling belajar di antara mereka, saling bertetelaah sesama mereka, berkongsi ilmu. Kecuali kata Nabi SAW, turunnya ketenangan kepada mereka, Allah campakkan sakinah kepada mereka yang rajin melazimi majlis-majlis ilmu, rahmat meliputi mereka, kata Nabi. Allah Ta'ala turunkan rahmat bersama kita, dan para malaikat mengelilingi mereka. 70,000 malaikat rahmat memayungi kita, tuan-tuan, sebagai orang-orang yang hadir melazimi majlis-majlis ilmu di mana-mana saja ada je majlis taman-taman syurga dunia. Dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di hadapannya. Dan para malaikat berkata, Masya Allah, mana yang nak sebut dalam pertemuan yang lepas, sebelum kita nak habis tazkirah kita pada malam ni, semua malaikat pakar-pakar berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, keampunkanlah ya Allah dosa-dosa si fulan-fulan yang duduk hadir dalam majlis ilmu pada malam ni, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, tuan-tuan, syukur, tuan-tuan. Jadi insyaAllah semoga kita istiqamah menjadi orang-orang yang dipermudahkan jalannya ke syurga, dan menjadi orang-orang yang sentiasa diberkati dalam majlis yang penuh dengan sakinah, ketenangan, yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bersyukur kita, tuan-tuan. Pejam cilik hari ini, tuan-tuan, lepas maghrib tadi dah masuk dah 6 rejab. Ini 5 rejab. Masuk di lepas maghrib tadi dah masuk 6 rejab. Begitu pantasnya masa berlalu, dan tak lama lagi, tuan-tuan, Masya Allah, kita dah nak sambut dah bulan Ramadan Karim Al-Mubarak. Tak sampai lagi 2 bulan, tuan-tuan. Jadi insyaAllah sama-sama kita memanfaatkan, tuan-tuan, bulan Rajab ini. Sebab masuk bulan Rajab ni, ia adalah merupakan satu seperti pintu gerbang, permulaan pintu gerbang untuk kita memasuki bulan Ramadan, insyaAllah. Dan apabila masuknya bulan Rajab ni, tuan-tuan, Nabi SAW awal lagi dah bersiap sedia. Para sahabat Nabi SAW 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka dah buat persiapan nak sambut Ramadan. Tak sabarlah, 3 bulan sebelum masuk Ramadan, masuknya Rajab, lagi mereka menghebatkan persiapan mereka. Dan Nabi SAW tiap kali nak masuk di bulan Ramadan, Nabi SAW berdoa, tuan-tuan. Apa doa Nabi, tuan-tuan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maksudnya, ya Allah, wahai Tuhanku, berkatilah kami ya Allah dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Serta kami memohon kepadamu ya Allah agar kami dapat sampai ke bulan Ramadan. Ini doa yang Nabi baca, tuan-tuan. Setiap kali masuk di bulan Rajab, Nabi baca doa. Jadi disunatkanlah untuk imam kita, setiap kali lepas sembahyang masuk bulan Rajab ni, kita bacalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berkati kita pada bulan Rajab ni, Allah Ta'ala berkati kita pada bulan Sya'ban, dan Allah Ta'ala izinkan kita sampai masuk untuk bulan Ramadan. Lepas satu, tuan-tuan, sebab apa kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita agar masukkan dalam bulan Ramadan? Sebab, tuan-tuan, seandainya Allah Ta'ala tak izin kita masuk bulan Ramadan, ini tak sampai lagi 60 hari, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak sampai kita, tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan, kita tengok 6 bulan sebelum Ramadan, ada di kalangan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, saudara-mara kita, kawan-kawan kita, sahabat handai taulan kita, Masya Allah, pakcik-pakcik kita, mak ayah kita, ada yang dijemput oleh Allah Ta'ala 3 bulan masuk sebelum Ramadan, bulan Rajab ni pun ada juga sahabat-sahabat kita yang meninggal. 2 bulan sebelum Ramadan masuk bulan Sya'ban nanti, ada juga yang dijemput oleh Allah Ta'ala. 2 minggu sebelum masuk Ramadan pun mungkin ada juga yang dijemput Allah Ta'ala. Seminggu Ramadan pun ada, 5 hari pun ada, 3 hari pun ada, sehari pun ada, lagi sejam nak Ramadan pun ada. Jadi persatu, tuan-tuan, seandainya Allah Ta'ala tak izin kita masuk ke dalam Ramadan,
Maknanya apa? Ramadan yang tahun lepas tu, itulah Ramadan yang terakhir buat diri kita. Kalau kita tak sampai lah. Jadi anak teringat satu kisah pada 3-4 tahun yang lepas lah. Kita kehilangan seorang ulama yang hebat di Selangor ni tuan. Tuan masih ingat lagi Al-Fadhil Al-Marhum Tuan Guru Ustaz Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Kenal Ustaz Abu Hassan Din? Dia adik kepada Ustaz Hassan Din, Ustaz Harun Din yang meninggal juga. Semua adik-adik dia meninggal dah. Dia ada 3 adik, Isa Din, Harun Din, Hassan Din. Orang Perlis hebat, semua ulama sudah. Jadi yang akhir sekali meninggal Hassan Din. Mula-mula abang dia sulung, Isa Din meninggal. Lepas tu almarhum Datuk Ustaz Harun Din, kemudian Ustaz Abu Hassan Din. Ustaz Abu Hassan Din tak meninggal dalam 3-4 tahun yang lepas. Anda tak ingat sama 3 tahun 4 tahun yang lepas. Tapi dia meninggal 5 hari sebelum Ramadan. Dan 5 hari sebelum Ramadan tu ada satu masjid dinilai serbat jemput dia kuliah. Jadi masjid itu pula bagi tajuk kepada almarhum Tuanku Ustaz Abu Hassan Din. Tajuk dia apa tuan-tuan? Tajuk dia bertajuk, adakah ini Ramadan yang terakhir buat diriku? Itulah tajuk dia tuan. Jadi Al-Fadhil Al-Marhum pun berkuliah lah, isyarah cerita pasal kelebihan Ramadan, fadilat Ramadan, amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Jadi lepas habis kuliah balik kan nilai tuan-tuan, Masya Allah 5 hari sebelum Ramadan ditakdirkan Allah Ta'ala jemput tuan-tuan, Masya Allah. Jadi meninggallah almarhum Ustaz Datuk Abu Hassan Din, dikebumikan dekat terserah di Karak Sentul, dekat Taman Selasih tu kan, dekat Karak Highway tu, disemadikan di sana, Masya Allah. Nak menunjukkan apa tuan? Kalau Allah Ta'ala tak izin kita sampai bulan Ramadan, tak sampai kita tuan. Jadi bersatulah terus kita berdoa agar Allah Ta'ala panjangkan usia kita masuk dalam bulan Rajab ini, masuk dalam bulan Syaban, dan sampaikan kita pada bulan Ramadan Karim Al-Mubarak. Sebab pada bulan Ramadan Karim Al-Mubarak ni satu bulan yang sangat-sangat hebat, bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipat kali gandakan pahala kita tuan-tuan. Dan ada satu malam, ada 10 malam yang terakhir seperti mana semua dah maklum, Allah sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Terdapat satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Di masa itu tuan-tuan, masuk di Rajab, kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Akhir habis bulan Rajab, kita doa lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan dan terus kita berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna minal lailatul qadr. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan dan sampaikanlah kami, masukkanlah kami di kalangan manusia yang terpilih untuk mendapat malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Salah satu malam di antara 10 malam yang terakhir di malam Ramadan, malam yang kau janjikan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. InsyaAllah lepas habis Ramadan, doa lagi lah, jangan terus putus asa. Kita doa lagi, semoga Allah Ta'ala sampaikan kita, berkati kita pada bulan Ramadan, masukkan kita jadi orang terpilih dalam malam Al-Qadar, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan yang akan datang. Macam tu tuan-tuan, kita doa tanpa jeda tuan-tuan. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang penuh barakah. Masya Allah, seandainya Allah Ta'ala pilih kita tuan-tuan dapat merasai lagi bulan Ramadan yang kita dapat ganjaran Lailatul Qadar, Masya Allah, kita dapat menambahkan lagi pahala tuan-tuan, pahala kita di dunia ini tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bulan Rajab ni dia adalah di antara 4 bulan mulia, bulan haram yang dalam kalender hijrah bulan Islam. Jadi antara 4 bulan haram ni Nabi ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, hadis riwayat daripada Imam Bukhari, nombor hadis 4054.
Mafhum sabda Nabi SAW, sesungguhnya detik masa terus bergerak sama sebagaimana keadaannya ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun, kata Nabi SAW, terdiri daripada 12 bulan. Antaranya terdapat 4 bulan yang terhormat, bulan haram, yang suci, iaitu 3 daripadanya mengikut turutan bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan Rajab terletak di antara Jamadal Akhirah dan bulan Syaban atau Qamaqan. Jadi nak menunjukkan tuan-tuan, Rajab ni antara salah satu daripada bulan 4 bulan yang haram, yang mulia. Mengapa kita sebut mulia? Sebab dalam haram ini tuan, Allah Ta'ala kita galakkan kita untuk galakkan memotivasikan ibadah kita, memperhebatkan ibadah kita. Masuk di bulan Rajab, Allah Ta'ala minta kita supaya terus mempertingkatkan ibadah dan jauhi kemungkaran serta punca-puncanya. Masuk bulan Zulqaidah, haramnya berperang, disyariatkan kedamaian. Masuknya bulan Zulhijjah, terhimpunlah ibadah yang agung dan hebat, iaitu ibadah haji. Seperti mana yang kita tahu, ramai yang buat kerja haji ni pada bulan Zulhijjah. Di masa itulah tuan-tuan, bulan Rajab ini juga adalah merupakan satu bulan yang berlakunya satu peristiwa yang sangat hebat, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Mana Nabi di Isra' dan Mi'rajkan. Dan Isra' Mi'raj ini terjadi pada tahun akhir kenabian Nabi SAW di Makkah, sebelum berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW, iaitu pada tahun 620 hingga 621 Masehi. Dan menurut Al-Alamah Al-Manshufuri, Isra' Mi'raj ini ia berlaku pada malam 27 Rajab, iaitu tahun ke-10 kenabian. Dan inilah antara pendapat yang masyhur, qaul yang masyhur, berlaku pada bulan Rajab, pada 27 Rajab. Dan insyaAllah kebiasaannya pihak surah masjid kita buat satu kuliah khas, ceramah khas tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jadi diteruskan dengan program-program yang kita susun atur. Masuk je bulan Rajab ni, cuba kita susun aturkan satu ceramah yang khas mengenai peristiwa Isra' wal Mi'raj. Mana kita boleh ceritakan tentang kehebatan peristiwa yang berlaku ini, di mana Nabi SAW telah mendapat satu perintah daripada Allah SWT, perintah yang turun direct daripada langit kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi SAW, yang sangat hebat, iaitu perintah solat yang kita solat sekarang ni 5 waktu sehari semalam. Seperti mana yang kita tahu, asalnya solat kita ni tuan, Masya Allah, adalah sebanyak 50 waktu asal. Jadi bila Nabi SAW naik turun ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langit yang ke-7 tuan-tuan, Masya Allah, Nabi SAW 9 kali turun naik ulang alik ke atas, bertemu dengan Allah Ta'ala. Daripada 50 tu Nabi naik turun atas nasihat para Nabi yang Rasulullah SAW jumpa. Antaranya ialah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa kata 50 banyak tu, minta lagi pada Allah Ta'ala kurangkan. Jadi Nabi terus naik, jumpa dengan Allah Ta'ala lagi sampai kali yang ke-9. Kemudian akhir sekali Nabi kata, cukuplah 5 ni, aku terimalah. Dan Allah Ta'ala pun muktamadkan, inilah 5 solat fardu waktu yang aku tetapkan pada umatmu, yang kita kena laksanakan sehingga hari kiamat nanti tuan-tuan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Muslim. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi cerita, aku turun sampai kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, lalu aku memberitahu kepadanya, dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhan, mintalah keringanan. Aku menjawab, kata Nabi, aku terlalu banyak
berulang-ulang kembali kepada Tuhanku sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Jadi Nabi dah tak sanggup lagi dah, tak minta kurang lagi. Jadi Nabi terimalah syariat solat yang kita laksanakan hingga sekarang. Di pasal tu dah dalam bulan Rajab ni kita kena memperhebatkan ibadah kita. Apatah lagi amalan solat ni, ia merupakan tonggak kepada segala ibadah kita. Solat-solat ni lah antara perkara yang pertama sekali akan disoal oleh Allah SWT di yaumul mahsyar kelak. Sehingga kan Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, cuba kau cek balik, semak solat si fulan-fulan hamba ni masih kat dunia dulu, macam mana dengan keadaan solat dia. Jadi bila malaikat semak tu, dicek balik rekod dia, malaikat semak, dia mengadu kepada Allah Ta'ala, dia hantar report kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hamba ni masih dekat dunia, ya Allah, dia mengabaikan solat dia tak menjaga solat dia dengan baik. Banyak yang dia tinggal solat, banyak yang dia abaikan solat. Jadi bila solat dia tak sempurna, bila mana Allah Ta'ala dapat report daripada malaikat yang report pada Allah Ta'ala, kalau dia tak jaga solat dia, Allah Ta'ala kata pada malaikat apa? Lemparkan terus masuk ke dalam neraka Jahannam, dan tak perlu lagi kita hisab amalan-amalan yang lain. Adanya bila tertolaknya solat, tuan-tuan, automatically, secara automatiknya akan tertolak ibadah-ibadah kita yang lain. Tak kira lah masa kat dunia dulu dia buat haji 40 kali ke, tak kira lah masa kat dunia dulu dia banyak tolong mak dia ke, jaga mak dia ke, ayah dia dengan baik ke, dia banyak sedekah ke, tapi kalau dia tak jaga solat, semua amalan ibadah dia tertolak. Dia bersatu dan sama-sama kita jaga solat kita dengan baik. Sebab apa? Bila kita jaga solat kita dengan baik, dengan sempurna, tuan-tuan, ini di antara ciri-ciri kita nak menjadi orang-orang yang berjaya dunia dan akhirat. Sebenarnya yang anda bacakan dalam pertemuan yang lepas, dalam surah Ali Imran, orang yang berjaya ni, kata Allah Ta'ala, ialah faqad faz. Mereka yang berjaya ni ialah orang-orang yang berjaya selamat daripada seksa neraka Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad faz. Bermula daripada ayat 185 surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Hebat macam mana kita kat dunia, tuan-tuan, semua pasti akan merasai kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti kita Ta'ala akan disempurnakan segala pembalasan kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang terselamat daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa udkhilal jannah, dan dia berjaya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad faz. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang merdeka, yang berjaya. Berjaya bukan setakat di dunia, tapi dia berjaya di akhirat juga, dunia wal akhirat. Sebab apa dia berjaya? Ketika mana dia meniti titian sirat. Sepada hisab yaumul mahsyar, kita nak dibawa menuju ke syurga Allah Ta'ala. Nak bawa ke syurga tu seperti mana yang nak sebut, kalau ibu ayah masih ingat lagi, dia ada 3 transit dia nak menuju syurga ni. Kita mesti lalu transit yang kedua terakhir, iaitu neraka. Sebab nak lalu ke syurga ni, dia mesti melintasi neraka, sepanjang-panjang neraka tu sebelum nak sampai ke syurga. Dan nak melintasi neraka ni pula, Allah Ta'ala siapkan satu jambatan, satu titian yang sangat panjang, yang dipanggil titian as-sirat. Dan semua manusia akan melalui jalan ini, bermula daripada sejak zaman Nabi Adam AS, sehingga umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, hatta Nabi SAW sendiri pun kena juga melalui jalan itu, dipanggil titian as-sirat. Ini Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Maryam, surah Al-Maryam. Tuan-tuan balik, buka Al-Quran, semak ayat yang ke-71 dan ayat yang ke-72. Allah sebut apa? Ba'da a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha
kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjiyal ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Shadaqallahul azim. Dan tidak ada seorang pun, Allah sebut ayat 71 surah Maryam, di kalangan kamu wahai manusia, hebat macam mana kamu kat dunia ni, pangkat tinggi macam mana kamu kat dunia ni, tak ada seorang pun daripada kamu yang tidak akan melintasi neraka Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melintasi satu jalan, dengan menyeberangi satu jalan. Jalan itu dipanggil apa tuan? Itulah titian as-sirat. Dan hal itu kata Allah Ta'ala telah ditetapkan. Hal itu kata Allah Ta'ala adalah merupakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali lagi tuan. Jadi semua pasti akan melalui jalan ini. Jadi ketika mana nak meniti titian syirat tuan-tuan, kemudian Allah sebut kami selamatkan golongan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, ia jaga solat dia, insya-Allah, jaga amal ibadah dia sebaik yang mungkin, bermula daripada sejak dia akil baligh umur dia sampai dia remaja dewasa, sampai dia otai macam sekarang yang ada dekat Masjid Nur Amin ni, otai semua ni, masya-Allah, sampai mereka menghembuskan hembusan nafas mereka yang terakhir, masya-Allah, mereka menjadi hamba yang istiqamah, menjaga salat dia, ibadah dia, baca Al-Quran dia tak tinggal, zikrullah dia tak tinggal, selawat ke atas Nabi dia tak tinggal, sedekah jariah dia tak tinggal, masya-Allah. Pada lain yang dibuat, selalu tolong orang kat dunia ni, tak ada buat khianat, buat zalim pada orang, masya-Allah. Banyak amalan-amalan, solat-solat sunat selepas amalan-amalan wajib dia, masya-Allah. Jadi bila dia melintas titian syirat tuan-tuan, disebabkan oleh amal salehnya yang dijaga dengan sempurna, dengan rapi, masa dia hidup di dunia tanpa gagal, mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan jadi hamba yang bertakwa. Yang bertakwa ni yang sentiasa dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sebut takwa ni, dia ada dua ya kan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia sentiasa melaksanakan apa yang disuruh, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan dia sentiasa meninggalkan segala kemungkaran, segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'minuna billah, dan dia sentiasa menjadi hamba yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Jadi hamba ni bila dia melintas di syirat, di jalan di syirat tu dia akan dibawa sepantas kilat menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan confirm dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamatnya. Dan itulah dia orang yang merdeka dunia wal akhirah. Tetapi bagi golongan yang zalim, yang kufur, ingkar pada Allah Ta'ala, masa dia meniti titian syirat tuan-tuan, tengah-tengah berjalan tuan-tuan, jatuh ke dalam lubang neraka Allah Ta'ala, masya-Allah, na'udzubillah min dzalik, disebabkan oleh tidak menjaga amal soleh dia masa kat dunia. Solatnya dia abaikan, amalan-amalan yang lain. Apabila solat dah diabaikan tuan, habis semua amalan-amalan lain, tak ada kira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masa dihisab, seperti timbang di mizan, dibawa jalan ke syurga Allah Ta'ala ni melalui neraka, lalu titian syirat ni tengah-tengah berjalan jatuh masuk ke dalam kawah-kawah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Dan kedalaman neraka tu anda dah sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Satu kisah sahabat bila dia berjalan dengan Nabi kan, anda dah sebut dah. Kita masih ingat lagi. Nabi tengah berjalan dengan sahabat, tiba-tiba terdengar satu bunyi, dan tuman yang sangat kuat jatuh ke dasar bumi. Kemudian Nabi tanya pada sahabat, wahai sahabat, tahu tak bunyi apa yang kita dengar tadi, yang kuat tadi, sangat kuat tadi, yang baru je kejap kita dengar. Tu sahabat pandang pada sahabat-sahabat lain, kemudian dia pandang wajah Rasulullah, semua tak terpinga-pinga, dan berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul je lah yang tahu bunyi apa yang kita dengar saat tadi, sekejap tadi. Kami tak tahu ya Rasulullah, cerita pada kami ya Rasulullah. Lantas Nabi SAW cerita pada mereka, kata Nabi SAW, itulah kata Nabi SAW
bunyi sebongkah batu yang besar yang dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan batu bongkah yang besar itu nak jatuh ke dalam gaung neraka Allah Ta'ala itu memakan masa 70 tahun perjalanan nak jatuh ke dasar lubuk neraka, tuan-tuan. Cukup ya 70 tahun masuk, baru jatuh. Itulah bunyi yang kita dengar tadi. Nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Betapa dasar dan dalamnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa itulah kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada murka dia dan neraka Allah Ta'ala, dan kita memperbanyakkan amal kita masa kita kat dunia ini, tuan-tuan. Dan menurut seorang alim ulama, tuan, tentang bulan Rejab ni, tuan. Rejab ni kata daripada seorang ulama berhubung dengan bulan Rejab ini, Syekh Abu Bakar Al-Waraq Al-Balkhi. Bulan Rejab ini kata dia ialah bulan untuk kita menanam. Bulan Syaban adalah bulan untuk kita menyiram tanaman, manakala bulan Ramadan adalah bulan untuk kita menuai hasil tanaman. Maksudnya, tuan-tuan, masuknya pintu gerbang Ramadan ni, bulan Rejab ni adalah sebagai persiapan awal untuk kita, tuan-tuan, bersiap-siapkan dengan amalan soleh kita, tuan-tuan. Meningkatkan amalan soleh kita yang boleh kita lakukan dalam bulan Rejab ni. Persiapan macam kita nak buka dusun lah, tuan-tuan, nak buka kebun sebagainya, kita teroka dulu macam nak duduk kat kampung membawa sempak, tuan-tuan. Dulu mana ada orang nak duduk, hutan semua, tuan-tuan. Alhamdulillah tutup nenek ayah kita dulu datang teroka, bersihkan hutan, buat rumah sikit-sikit, sampai dah sekarang ada beribu rumah kat sini, sampai membangun dah kawasan ni. Jadi maknanya masuk bulan Rejab ni sebagai persiapan untuk kita mempersiapkan proses untuk kita melipat kali gandakan amal soleh kita. Masuk bulan Syaban untuk kita menyiram tanaman kita. Masuk nanti bulan Syaban untuk kita terus memperkasakan ibadah-ibadah kita, tuan-tuan. Sebab bulan Rejab ni kita digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah kita. Banyakkan lagi baca Al-Quran, memperbanyakkan lagi kita solat malam, memperbanyakkan lagi kita berdoa. Jadi semua kita kena lebihkan. Masuk bulan Syaban kita rapikan lagi amalan-amalan kita ni, dan masuk bulan Ramadan, insya-Allah bulan yang dilipat kali gandakan pahala yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan itulah peluang untuk kita menuai mengaut segala banyak hasil-hasil tanaman yang telah kita siapkan. Persiapan awal kita bermula daripada bulan Rejab, insya-Allah. Jadi dah masuk Isyak, terus berhenti ke ataupun nak azan tu? Ya, 9 minit lagi, insya-Allah. Jadi Isyak ni kita berhentilah, apa, insya-Allah. 9 minit gitu, kan? Jadi kesimpulan itu, kan, insya-Allah, jadikanlah bulan Rejab ini sebagai persiapan untuk kita menghadapi pintu gerbang Ramadan yang tak lama lagi, tuan-tuan. Terus kita bulan Rejab ni, kalau boleh, kalau kita berkemampuan, pertingkatkan lagi, banyakkan puasa sunat kita, tuan-tuan. Tak dapat puasa tiap-tiap hari, kita puasa Nabi Daud pun okey, selang saya. Tak dapat puasa Nabi Daud, buat puasa Isnin Khamis pun okey. Tak dapat Isnin Khamis, kita buat 3 hari dan 9 pun okey. Asalkan kita buat ibadah ni, kita pertingkatkan dalam bulan Rejab. Dia tak ada amalan khusus dalam bulan Rejab, terpulang kepada kemampuan kita. Sebab tak lain dan tak bukan nak latih diri kita, tuan. Nak latih diri kita sebagai persiapan diri kita yang dah otai-otai, dan termasuk di saya bercakap ni, persiapan untuk kita melipat kali gandakan amal soleh kita sebelum dijemput oleh Allah Ta'ala. Lagi meningkat manusia kita, dan lagi banyak ibadah kita kena buat. Banyak lagi amalan-amalan soleh yang kita buat. Banyakkan lagi berpuasa, banyakkan lagi baca Quran, banyakkan lagi selawat kita. Kalau biasa kita selawat saya 100 kali, yang bulan Rejab ni kita up sikit, 300 kali saya. Dapat lebih lagi bagus. Biasa kita baca Quran 1-2 muka je, upgrade sikit, double dari 4-5 muka. Masuk bulan Ramadan lagi kita perhebatkan lagi, tuan-tuan. Sebab itu maksud dia kita menuai hasil-hasil tanaman daripada penjagaan rapi yang kita buat, dan siraman kepada penjagaan terhadap ibadah-ibadah yang telah kita perhebatkan, dan untuk kita menuai hasil kita
kita mengutip sebanyak mungkin pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam bulan Ramadan Karim Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita dikurniakan hamba yang terpilih dalam malam kemuliaan, malam Al-Qadar yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, malam di mana yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Sekiranya ibadah kita diterima orang tu, ibadah kita seolah-olah selama 1000 bulan lebih baik daripada hari-hari biasa yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, tuan-tuan. Jadi rasa sekadar itulah yang dapat kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan kita dapat terus istiqamah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilayna al-kufr wal fusuq wal 'asyan waj'alna min ar-rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi bil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka